الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kesempatan, peluang, ruang kepada kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi diberikan ruang untuk berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari dan juga bulan yang ianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, yang disebutkan di dalam hadis sebagai bulan Allah, juga disebutkan di antara 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala padanya, iaitulah antaranya berperang padanya dan dimuliakan dengan melakukan amal soleh pada bulan tersebut. Dan mudah-mudahan majlis kita pada pagi yang berbahagia ini ianya diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah merupakan yang pertama lah untuk saya mulakan kuliah semenjak daripada PKP yang lalu. Jadi kiranya agak sekian lama juga tuan-tuan, hampir 7 ke 8 bulan sebenarnya. Jadi alhamdulillah dapat kita bersua kembali. Dan seperti biasa dalam kita membicarakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi yang berbahagia ini dan juga pada hari kita yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memulakan majlis ini dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan ianya diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Di dalam tajuk penghijrahan pertama ke bumi Habasyah. Kisah ni memang sebenarnya muqaddimah kepada kisah ini telah kita bicarakan sebelum daripada PKP yang lepas. Maknanya dah agak lama dah. Dan sebenarnya tuan-tuan, tentang hijrah pertama umat Islam ataupun tentang kisah hijrah pertama para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, iaitulah ke bumi Habasyah, bukannya ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah pertama sahabat-sahabat baginda Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in adalah ke bumi Habasyah. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya di bumi Habasyah ini adanya seorang raja yang beragama Kristian, dan beliau ini adalah seorang yang adil, yang juga cintakan kepada keadilan, bahkan adil kepada seluruh rakyatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk supaya berhijrahlah ke bumi Habasyah, kerana di sana adanya seorang raja yang dikenali sebagai An-Najashi. An-Najashi ini sebenarnya adalah merupakan nama kepada raja bagi negeri Habasyah ataupun negara Habasyah. Dia bukan namanya, bukan nama orang. Nama Raja Najashi itu Asamah An-Najashi. An-Najashi ini dia adalah gelaran kepada raja bumi Habasyah pada saat ketika itu. Samalah kalau di negara Mesir, raja lamanya, raja kuno dia dikenali sebagai Fir'aun. Fir'aun ni bukan nama orang, kan, tetapi dia adalah merupakan gelaran kepada raja kuno bagi negara Mesir. Begitu juga dengan negara Rom. Dia bukannya nama raja itu dengan nama Kaisar, tapi itu adalah gelaran kepada raja kuno bagi negara Rom, Kaisar Rom. Begitu juga An-Najashi. Hari ini untuk lebih kita mudah fahamnya, kan, di negara kita lah khususnya digelar sebagai agung ataupun raja. Dia bukan nama orang, tetapi ianya adalah merupakan gelaran. Maka terjadilah hijrah pertama umat Islam pada bulan Rajab yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersama dengan Ruqayyah, puteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, sesungguhnya mereka berdua adalah ahlul bait yang pertama berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala selepas Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Penghijrahan mereka dilakukan pada waktu malam supaya ianya tidak disedari oleh orang-orang musyrikin Quraisy Mekah yang senantiasa mereka ini berkehendakkan untuk menindas orang-orang Islam. Memang zaman hijrah ni zaman penindasan kepada orang-orang Islam. Sebab itu dalam antara maksud hijrah itu adalah adanya pengorbanan dan juga perjuangan para sahabat di dalam menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala yang tercinta ini. Jadi
mereka berhijrah pada waktu malam. Orang Quraisy mereka dapat tahu, tetapi dengan strategi, dengan usaha yang dilakukan, akhirnya orang-orang Islam berjaya dengan hijrah. Kisahnya dalam perancangan ni, ianya tuan-tuan lebih kurang sama macam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW dalam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia bukan mudah-mudah pergi berhijrah jalan terus, kan, macam start enjin kita terus berjalan. Tidak. Dia ada perancangan dia untuk nak menjayakan misi hijrah itu. Sebab kerana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka juga ada rancangan untuk menggagalkan hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Gagalkan tu bukan semata-mata gagalkan perjalanan saja, bahkan memang mereka berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana dengan perancangan yang baik serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjayakan rancangan orang-orang Islam. Maka sebab itulah orang Islam dia perlu merancang. Orang Islam mesti berusaha untuk mencapai satu-satu kejayaan. Dia tidak bolehlah semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berusaha. Mestilah dia bersungguh-sungguh dalam usahanya, mesti dia melakukan suatu perancangan, kemudiannya barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah insya-Allah pada usaha itu akan dikurniakan kejayaan. Sebagaimana pelajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa hijrah ini. Pada tahun yang sama, bulan Ramadan, Nabi SAW keluar ke Masjidil Haram. Pada saat ketika itu di Masjidil Haram adanya para pembesar Quraisy. Mereka duduk lepak-lepak. Masa itu Masjidil Haram bukan lagi dikuasai oleh orang-orang Islam, masih lagi ianya dikuasai oleh orang-orang Quraisy Mekah. Maka ada tempat duduk sekian, ada tempat duduk sekian bagi pembesar-pembesar Quraisy. Dan pada satu hari itu bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba pergi di hadapan mereka. Punya berani Nabi SAW, sebab Nabi SAW memang seorang yang sangat berani, kan? Nabi SAW kalau solat dekat Masjidil Haram, walaupun selalu disakiti oleh orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, mereka melakukan sesuatu tindakan terhadap Rasulullah SAW. Ada yang pijak kepala Nabi, ada yang diletakkan perut unta di belakang badan Rasulullah SAW ketika Nabi SAW sedang sujud, dan berbagai-bagai dan bermacam-macam lagi lah yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Tapi kali ini dia pelik sikit. Nabi SAW datang kepada mereka, dan secara tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mereka menjadi terkejut, terperanjat. Sebab sebelum tu mereka biasanya pergi kat Nabi, sakiti Nabi, itu je kerja. Tapi kali ini Nabi SAW datang kepada mereka, Nabi SAW bacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan ada daripada kalangan orang musyrikin Quraisy Mekah ni, mereka tak pernah dengar Quran, tak pernah dengar. Barang sekali pun tak pernah dengar. Yang mereka biasa tahu, ada orang masuk Islam sebab dengar Al-Quran, iaitu mereka tahu. Sebab tu mereka berpesan sesama mereka, jangan dengar Quran, jangan dengar Quran. Ini pesanan antara sesama orang-orang musyrikin Mekah. Jangan dengar Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkatalah orang-orang kafir sesama mereka, jangan kamu mendengar Al-Quranul Karim, jangan dengar Quran ini. Walghaw fihi, dan tentanglah dia,
tentanglah dia, iaitulah dengan nyanyian-nyanyian dan riuh rendah serta tepuk sorak. La'allakum taghlibun, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan dan menenggelamkan suara pembacanya. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan bacaan, Nabi SAW baca surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, adalah lebih kurang kan, kalau tuan-tuan rujuk dalam mushaf kan, juzuk yang ke-27 surah An-Najm adalah lebih kurang 2 muka surat setengah. Nabi SAW, dan kalau dalam mushaf kita ni 2 muka surat setengah lah, Nabi SAW baca surah An-Najm, panjang ni tuan-tuan. Tapi apabila orang-orang kafir ini mereka mendengar bacaan tersebut, mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang hebat lagi memukau, yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata dan juga kehebatan keagungannya, mereka menjadi terperanjat semua. Masing-masing tumpu mendengar akan bacaan Nabi SAW. Ibaratnya semuanya tergamam bila mana mendengar Al-Quranul Karim yang dibacakan Rasulullah SAW. Sehinggalah Nabi SAW sampai pada penghujung ayat, Nabi SAW baca fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu maksudnya oleh yang demikian hendaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran itu. Wa'budu, dan beribadatlah kamu kepadanya dengan sepenuh-penuh tauhid. Ayat ni tuan-tuan adalah antara ayat yang disunatkan apabila membacanya, kita disunatkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Orang Melayu panggil sujud sejadah. Tak ada masalah lah, sujud sejadah pun boleh, sujud tilawah. Cuma kalau baca sujud sejadah tu, dia jadi makna 2 kali, dan makna yang sama berulang. Sujud makna sujud, sejadah pun makna sujud juga. Jadi sujud-sujud dia macam kes, cuba try test lah, dia ulang 2 kali. Cumanya nak sebutkan bahawasanya sujud ini asal namanya adalah sujud tilawah, sujud pada bacaan. Dia ada beberapa ayat daripada Quran yang apabila kita sampai pada ayat tersebut, kita disunatkan untuk sujud. Bahkan ada sebahagian mazhab yang lain dia hukum sebagai wajib. Maknanya mesti kena sujud dalam solat terutamanya, dalam solat begitu juga. Tapi ianya apabila seseorang itu dia baca berturutan 30 juzuk pada solat seperti solat tarawih di Masjidil Haram, bila tiba sahaja ayat sujud, biasa imam akan sujud. Sujud tu namanya sujud tilawah. Yang ini yang kadang-kadang ramai juga jemaah yang belakang dia tak tahu imam sujud, akhirnya ramai yang rukuk tuan-tuan. Bahkan solat fardu subuh Jumaat, imam solat, imam baca surah sejadah di Masjidil Haram punya kisah lah ni, dekat Masjid Nabawi pun ada berlaku juga. Imam baca surah As-Sajadah. Tapi bila mana imam sujud tilawah, ada jemaah yang rukuk, terutamanya yang luar negara rukuk. Yang jemaah kita Malaysia pun bila tengok ramai rukuk, dia pun rukuk sama. Rupanya tok imam dia sujud tuan-tuan, dah jenuh. Macam mana kondisi, sebab tu kena ada ilmu. Padahal dah familiar dah surah As-Sajadah tu. Tak tahulah kalau boleh jadi jemaah itu dia mungkin kali pertama ikut solat subuh, solat subuh hari Jumaat, wallahu alam. Tapi memang kebiasaannya ramainya tahu itu sunat kepada digalakkan imam hari Jumaat baca surah As-Sajadah, supaya maklumnya orang ramai ni tahu bahawasanya hari itu disunatkan untuk baca surah tersebut. Sunat hukumnya, bukan wajib. Jangan salah faham pula, wajib mesti baca, iaitu salah. Sunat untuk baca surah itu, dan juga digabungkan dengan surah Insan.
Tapi yang ni pun satu juga, ramai potong. Yang dia baca hanya sejadah saja, yang ihsan dia tak baca, kan? Dengan alasan yang berbagai. Wallahu a'lam. Kan? Memanglah panjang sikit. Tapi yang sunatnya dua surah tu, As-Sajadah dan juga adalah surah Insan. Kemudian Nabi SAW sujud. Melihatkan itu, seorang pun daripada kalangan musyrikin Mekah yang mendengar bacaan Quran itu tak dapat mengawal diri mereka, melainkan mereka juga turut sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bukan mereka masuk Islam, tapi mereka tak boleh nak tahan lagi mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dilaungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, pada hakikatnya kehebatan kebenaran Al-Quranul Karim itu telah memecahkan kedegilan dalam jiwa orang-orang yang takbur dan suka memperolok. Kerana itulah mereka tidak dapat mengawal diri sehingga terpaksa rebah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka menyedari bahawa keagungan kalam Allah Subhanahu wa taala telah menjerut mereka, maka mereka pun melakukan hilah. Mereka dah sujud tu, tiba-tiba berita tentang mereka sujud ini diketahui oleh orang-orang Quraisy yang lain. Mereka jadi malu. Ramai sujud ni, kan, apa yang mereka lakukan ni disaksikan. Perbuatan mereka sujud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disaksikan dan diketahui oleh umum orang-orang Quraisy. Jadi ramai yang memperleceh-lecehkan mereka. Apalah kamu pergi sujud dengan Muhammad? Apalah pergi sujud dengan Muhammad? Akibat daripada peristiwa yang mereka lakukan tu, mereka menerima kutukan dan celaan bertubi-tubi daripada segenap segi orang-orang musyrikin yang tidak hadir menyaksikan. Maka pada saat ketika itulah mereka membuat cerita bohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita bohong yang mereka lakukan, yang mereka buat pada Nabi SAW ni bukannya sesuatu yang pelik. Memang biasa mereka bohong dengan Nabi terhadap Rasulullah SAW. Walaupun memang hakikatnya mereka memang sujud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akibat daripada mendengar bacaan Al-Quranul Karim yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah orang-orang semua mengutuk mereka, orang ramai mencaci mereka, akhirnya mereka mengada-ngadakan cerita terhadap Nabi SAW. Mereka melakukan pembohongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kononnya, ni mereka tambah ayat yang dibacakan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tentang berhala-berhala mereka. Padahal mana mungkin Nabi SAW yang mengajak kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang mengajak kepada tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan tentang berhala-berhala, bahkan suruh menyucikan berhala-berhala ini. Melainkan itu adalah apa yang mereka melakukan pembohongan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan kononnya mereka, yakni berhala-berhala itulah malaikat-malaikat yang tertinggi, dan sesungguhnya syafaat mereka adalah diharap-harapkan. Ini tujuannya adalah untuk mereka menembus malu terhadap perbuatan mereka yang mereka lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya menjadi sebagai alasan. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, rupa-rupanya tentang apa yang mereka lakukan ini, iaitulah perbuatan sujud itu, ianya telah sampai ke pengetahuan orang-orang Islam di bumi Habasyah. Orang yang dah berhijrah ke Habasyah itu dapat berita tentang orang-orang Quraisy yang sujud ni. Akan tetapi gambaran yang mereka terima berbeza sama sekali daripada hakikatnya yang sebenar. Cerita yang sampai lain pula.
Ini yang kalau nak diikutkan, sebenarnya hari ini tuan-tuan, itulah zaman. Inilah zaman dia. Dan zaman troll, zaman scroll, zaman viral, lagilah banyak sebenarnya. Apa yang berlaku lain, yang sampainya lain. Yang sepatutnya kepada kita perlu berhati-hati apabila dapat satu-satu berita. Hari ini zaman WhatsApp, zaman Facebook, zaman Instagram, zaman Twitter, Allah banyak nak sebut tuan-tuan. Zaman hari ini cepat je berita sampai. Tapi kita sebagai orang yang kita sebut orang yang amanah, orang yang ada ilmu, orang yang berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga Allah Subhanahu wa taala redai, maka kita mestilah berhati-hati. Bila mana dapat satu-satu berita ni tuan-tuan, pastikan terlebih dahulu tentang kesahihannya. Sahihnya berita. Bahaya kalau satu-satu berita yang bohong, ianya disebar luaskan. Ianya boleh ianya boleh sampai ke tahap boleh memecah belahkan masyarakat. Sampai tahap tu bahaya tu. Sampai boleh datangnya rasa kebencian orang kepada orang lain akibat daripada cerita-cerita bohong yang ianya diterima tetapi tak diselidik dengan sebaiknya. Sebab tu berita bila sampai tuan-tuan, ada berita yang kita baca, kita tengok, sebelum nak kongsi pastikan kesahihan. Jangankan kata sebelum kongsi, sebelum tuan-tuan percaya, sebelum percaya lagi, pastikan dulu kesahihannya. Allah SWT berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jelas, apabila datang kepada kamu satu berita daripada orang fasik, hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun maknanya cek, perhalusi lagi, bukan tibayun terus bantai atau tibayun. Dapat berita terus tibai, itu ramai. Padahal cerita itu belum tentu lagi kesahihannya, apatah lagi yang ianya berkaitan tentang orang-orang Islam, tentang pemimpin-pemimpin Islam. Lagi kena hati-hati. Takut apa yang disampaikan itu ianya tak benar, dah dapat dosa free. Sebarkan pula, lagi bertambah-tambah dosa. Allah, ini yang kita bimbang. Sebab tu kalau nak sebar, pastikan dulu kesahihannya. Ni hari ni zaman macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang orang boleh troll, nak sebutkan troll yang ianya bukan daripada agensi, dia boleh buat daripada agensi. Kadang-kadang surat ataupun kenyataan tu dia bukan dari KKM contohnya lah, kes COVID, tapi orang boleh troll sampai ianya macam betul-betul page KKM. Itu bahaya tu. Dapat je kita, hari ni positif dah 2,000. Contohlah masa awal tu lah, zaman kita tengok positif ni, padahal ceritanya tak macam tu pun. Masih lagi begini sebagai contohnya, supaya nak menjadikan orang kita ni dalam keadaan mood yang terkawal. Tapi bila dapatnya berita-berita yang mencurigakan ni, ianya adalah sesuatu yang boleh mengganggu-gugat kestabilan dan juga keamanan. Sebab tu kena hati-hati. Jadi berita yang sampai kepada orang-orang Islam di Habasyah, berita yang berbeza sama sekali. Berita yang sampai iaitulah orang-orang musyrikin Quraisy ini, mereka masuk Islam. Padahal mereka sujud dengan Nabi. Tapi yang sampai iaitulah orang-orang Mekah ni ramai yang masuk Islam, menyebabkan orang-orang Islam ini yang berhijrah ni akhirnya balik. Manakan tidak balik, mereka dah memang rindu kat Mekah. Bukan senang duduk kat tempat orang. Kita pergi Mekah 2 minggu pun, Mekah dengan Madinah memang tempat yang terbaik dah tu. Tapi dah cukup 2 minggu, rasa rindu juga nak balik. Nak balik negara kita yang tercinta, tanah air lah sebut. Jadi mereka bila dengar saja orang-orang Quraisy ini masuk Islam, akhirnya orang-orang Islam di Habasyah itu pulang balik. Tetapi sehari sebelum mereka sampai ke Mekah,
mereka mendapat tahu cerita yang sebenarnya. Lalu mereka pun pulang semula ke Habasyah. Tidak seorang pun di kalangan mereka yang masuk ke Mekah, melainkan secara sembunyi atau dengan mendapat perlindungan lelaki Quraisy. Setelah itu, ujian demi ujian, penyiksaan demi penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang yang berhijrah dan orang-orang Islam lain semakin hebat. Orang-orang Quraisy sangat gusar apabila mendengar layanan baik yang diberikan oleh An-Najasyi kepada orang-orang Islam. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nampak jalan lain kecuali mencadangkan supaya mereka sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim ajma'in menjejaki sahabat-sahabat mereka ke Habasyah sekali lagi. Maka terjadi pula hijrah yang kedua. Maknanya 2 kali rombongan. Rombongan pertama diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan rombongan yang kedua ini yang ianya diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, seramai lebih kurang 83 orang lelaki dan juga orang perempuannya seramai 28 ataupun 29 orang. Jadi itu adalah rombongan yang kedua. Sekali lagi hijrahnya orang-orang Islam ke bumi Habasyah. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, apabila mereka mengetahui orang-orang Islam ini mendapat layanan yang baik di bumi Habasyah, orang-orang yang berhijrah lah, khususnya yang di Mekah ni usah cerita lah, memang mereka tindas, mereka hinakan, mereka seksa orang-orang Islam. Yang di bumi Habasyah yang mendapatkan keamanan, ketenangan, kesenangan dekat bumi Habasyah ini, orang-orang musyrikin Quraisy mereka memperlihatkan musuhnya kepada agama Islam. Mereka tak senang dengan apa yang dilakukan oleh Asamah An-Najasyi, seorang pemimpin yang adil walaupun dia beragama Kristian, dan dia telah melakukan sebaiknya dan juga selayaknya kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam mendapatkan keamanan di bumi Habasyah. Lalu kerana kedengkian dan kebencian yang amat mendalam yang ada dalam sanubari musuh Islam ini, mereka memilih 2 orang lelaki yang gagah dan pintar daripada kalangan mereka. Tujuannya untuk lelaki-lelaki ini berunding dengan Raja Najasyi supaya dibawa pulanglah orang-orang Islam ke Mekah. Siapakah lelaki ini tuan-tuan? Mereka adalah Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang masa ni belum Islam lah. Masa cerita ni dia belum Islam lagi. Nanti lepas dalam peristiwa Fathu Makkah, Sayyidina Amr Al-As, siapa tak kenal dia cerita Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, antara yang disebutkan sebagai orang yang membuka kota Mesir. Islam di Mesir itu dibuka oleh Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dan juga Abdullah bin Rabi'ah. 2 orang sahabat ni, tapi masa ni belum Islam kan, masih lagi dalam bersama dengan orang-orang musyrikin Quraisy. 2 orang ni dihantar ke bumi Habasyah untuk berunding dengan Raja Najasyi. Dan apa yang dilakukan oleh 2 orang ini tuan-tuan kepada Raja Najasyi, yang ini insya-Allah kita akan cuba sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang telah kita bicarakan pada pagi yang berbahagia ini ianya memberi manfaat kepada kita bersama, kerana tertakluk kepada SOP dan sebagainya. Saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu kuliah kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap apa yang kita sama-sama laksanakan, dan kerana semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan dan juga kekurangan
kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.